弟兄姐妹平安，大家好。我们要一起敬拜主，我们要一起赞美主，我们一起祷告。阿爸天父，亲爱圣灵，亲爱主耶稣，我们感谢赞美你，我们感谢赞美你，你的爱何等长阔高深，带我们进到你的至圣所里。我们要赞美你，奉耶稣基督的圣名，哈利路亚，阿们。我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国度降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们人用的饮食，今日赐给我们，免我们所欠的债，如同我们免了人的债。哈利路亚！不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶，因为国度、权柄和荣耀全是你的，直到永远。我要一生一世寻求，在主殿中赞扬荣美，因为国度、权柄和荣耀全是你的，直到永远。我们在天上的父，我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，
审判，救我们脱离凶恶，我们脱离凶恶，因为国度、权柄和荣耀，全是你的。全是你的，直到永远。我要一生一生寻求，在主殿中赞扬荣美，因为国度、因为国度权柄权和荣耀，全是你的。全是你的，直到永远。因为国度、权柄和荣耀，全是你的，直到永远。因为国度、权柄和荣耀，全是你的，直到永远。直到永远，直到永远，你的国度，我们赞美你主，赞美你，高举你生命，直到永远，永远，永远赞美你，歌颂你生命。直到永远，永远，哈利路亚！我们感谢赞美你，我们感谢赞美你，你拣选我们每一位，你拣选我们每一位。耶和华，我们的主，你的名在地很美，你将荣耀彰显于天，将荣
的恩典充满我们这一生，你的信实，你的慈爱，你的恩典，我们感谢赞美你。站在大海边，才发现自己是多渺小；登上最高山，才发现天有多高。浩瀚的宇宙中，我真的微不足道，像灰尘，消失也没人知道。天空的星星仿佛在对着我微微笑，轻声告诉我，一切他都看见了。我所有挣扎，所有软弱和跌倒，将成为主恩典的记号。当我呼求，耶稣听见我的祷告，千万人中，他竟关心我的需要。走过的路，有欢笑，有泪水，都留下主恩典的记号。在风雨中，耶稣将我紧紧拥抱，我深知道他是我永远的依靠。走过的路，有欢笑，有泪水，将成为主恩典的记号。站在大海边，才发现自己是多渺小；登上最高山，才发现天有多高。浩瀚的宇宙中，我真的微不足道，像灰尘，消失也没人知道。夜空的星星仿佛在对着我微微笑，轻声告诉我，一切他都看见了。我所有挣扎，所有软弱和跌倒，将成为主恩典的记号。当我呼求，当我呼求，耶稣听见我祷耶稣听告，见我的祷告，千万人中，他竟关
Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita membahas doktrin penting untuk kaum Pentakosta yaitu bahasa roh. Bahasa roh anugerah besar bagi semua murid Tuhan. Di luar sana ada banyak pertanyaan dan perbincangan mengenai bahasa roh. Dan pada kesempatan kali ini kita membahas 3 pertanyaan yang sering ditanyakan oleh jemaat. Yang pertama, apakah bahasa roh bisa dipelajari? Nah saudara, jawabannya adalah tidak. Bahasa roh tidak bisa dipelajari. Secara konsisten dalam Alkitab kita melihat orang itu harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus. Lalu secara otomatis mereka akan berkata-kata dalam bahasa roh. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka. Nah saudara lihat, mereka harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus, baru mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Contoh kedua, dalam Kisah Rasul 10 ayat 44-46. Ketika Petrus berkhotbah di keluarga Kornelius, maka turunlah Roh Kudus dari atas lalu memenuhi keluarga Kornelius. Dan mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi saudara, kita jelas bahwa bahasa roh itu secara otomatis diberikan langsung oleh Roh Kudus, bukan oleh manusia. Karena itu kita percaya tanda awal orang dibaptis Roh Kudus adalah dia berkata-kata dengan bahasa roh. Pertanyaan kedua, apakah orang yang tidak berbahasa roh akan masuk neraka? Jawabannya jelas tidak saudara. Kenapa? Karena urusan surga dan neraka itu mengenai keselamatan. Dan orang percaya kita selamat by grace through faith. Karena kasih karunia melalui iman. Tidak ada indikasi mengenai bahasa roh. Meskipun begitu, orang percaya akan kehilangan manfaat besar kalau mereka tidak berbahasa roh. Ada beberapa manfaat yang dijelaskan oleh Alkitab. 1 Korintus pasal 14 ayat yang keempat mengatakan begini. Mereka yang berbahasa roh sedang membangun dirinya sendiri. Kata membangun di situ menggunakan kata oikodomeo. Artinya seperti orang membangun tembok. Batu bata demi batu bata dibangun sampai menjadi tembok yang kokoh. Orang yang berbahasa roh sehari demi hari mereka berbahasa roh menguatkan manusia rohani mereka. Meskipun manusia batinia, meskipun manusia jasmani kita lemah, tetapi manusia rohani kita kuat. Dan manfaat kedua, Roma 8 ayat 26. Dikatakan roh juga membantu dengan berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan terdalam yang tidak terucapkan. Nah, saudara, seringkali di rumah ketika kita berdoa, kita kehabisan kata-kata untuk berdoa dalam bahasa Indonesia mungkin. Tetapi ketika kita berbahasa roh, kita bisa berdoa terus-menerus sampai roh itu mengeluarkan keluhan terdalam kepada Bapa mewakili kita semua. Pertanyaan ketiga, apakah semua orang bisa berbahasa roh? Jawabannya adalah ya. Kita kaum Pentakosta meyakini semua orang percaya yang lahir baru yang mau mereka bisa berbahasa roh. Fondasi firman-Nya ada dalam 1 Korintus 14 ayat yang kelima. Paulus mengatakan, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Bapak Ibu, ada kata-kata semua di situ yang artinya semua orang yang mau pasti bisa berbahasa roh. Itu pun keinginan Paulus selaras dengan janji Tuhan di Yoel 2 ayat 28-32. Pada hari terakhir aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dan janji Tuhan dalam Markus 16 ayat yang ke-17. Tanda-tanda ini akan menyertai semua orang yang percaya. Yaitu mereka akan berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sekian, saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus 感谢你，主耶稣， untuk setiap kesempatan yang diberikan 所有机会你赐给我们的。 kepada setiap kami untuk beribadah. 当我们能够来到你的面前做礼拜， Kami bersyukur Tuhan, 我们感恩， kami menikmati semua berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kami. 我们享福你所赐给我们的福分。 Tiba saatnya bagi kami Tuhan 来到现在的时间， untuk duduk diam dan mendengar suara Tuhan. 我们能够坐下来，也听从你的话语。 Berbicaralah Tuhan kepada setiap kami 耶稣，你透过我们说话吧， sehingga kami sungguh mengerti kehendak Tuhan bagi setiap kami. 使得我们清楚明白神要我们做些什么。 Dengan penuh ucapan syukur, dengan感恩， kami sambut firman Tuhan. 我们来接受你的话语， Berbicaralah Tuhan kepada setiap kami. 透过每个人来说话吧。 Dalam nama Tuhan 奉 Yesus, 主耶稣的圣名求， kami telah berdoa. 我们已经祷告了。 Haleluya. 哈利路亚！ Sama-sama kita 我们 katakan. 一起说 Amin. 阿门。 Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们平安， Apa kabar semua? 大家好吗？ Saya berdoa semoga kita semua dalam kondisi baik. 我祷告着大家都是在一个平安的状况上，健康 Dimanapun 的 kita 状况 berada.。
不管你处在哪里， dan selalu aman dalam perlindungan 就是在 Tuhan. 神里面有安全。 Sebagaimana Mazmur 91 katakan, 就像诗篇的91章说过， kita terus percaya 当我们仍然的相信， bahwa kita selalu aman dalam perlindungan 我 Allah. 们就在神里面是有安全的。 Pada hari ini, 从今天， kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. 我们要一起学习神的话语。 Dan judul sharing atau tema khotbah pada hari ini 今天我的题目是， adalah pencurahan Roh Kudus. 就是神的浇灌。 Tentunya sudah menjadi kerinduan bagi kita setiap orang percaya 我相信每个人都期望着， agar kita selalu dipenuhi oleh Roh Kudus, 我们每一天都被圣灵浇灌， dituntun oleh Roh Kudus, 圣灵的引导， dan selalu mendapat penghiburan dari Roh 使 Kudus. 得圣灵的保护。 Tapi hari ini, 但是今天 secara khusus, 特别的， kita akan belajar bagaimana kita bisa mendapatkan Roh Kudus. 我们要学习如何可以得着这个圣灵或者保护师。 Kalau kita coba ingat-ingat bulan April, 如果我们开始思想了4月份的事情， pada tanggal 10 April kita baru saja merayakan Jumat Agung. 当我们在4月10号的时候，我们庆祝了受难节。 Tentunya kita masih ingat kita beribadah di rumah dan kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus atau hari di mana Dia disalibkan. 当然，记住说，我们那时候还在家里在看这个直播的教会，也相信着我们知道说那一天就是神被钉在十字架上。 Dan tentunya pada tanggal 12 April, hari Minggu, 也就是说，在他的礼拜天12号的时候呢， kita juga ingat kita merayakan Paskah di mana hari kebangkitan Tuhan Yesus. 我们也知道说，我们庆祝了复活节，也就是神复活了。 Kita bersyukur kita punya Allah yang hebat. 我们感恩，我们有极大巨大的神， Bahkan Tuhan yang kita sembah mampu mengalahkan maut. 甚至我们所敬拜的神，他有办法战胜了这个死亡。 Dan yang paling baru-baru ini terjadi, 那最近所发生的事呢， kurang lebih pada beberapa minggu yang lalu, pada tanggal 21 Mei, 或是几个礼拜前，就是5月的21号， kita baru saja merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. 我们也庆祝了神升天节。 Kalau kita coba ingat pada zaman itu, 如果我们在思考看说当初的时代呢， saat itu murid-murid Yesus dikuasai oleh ketakutan. 那个时候呢，神的门徒们被恐怕、惧怕被掌控了， Mereka merasa kehilangan 他们感觉到失去了， karena mereka bersama-sama dengan Yesus 因为他们时常跟耶稣在一起。 dan Yesus terangkat ke surga. 当耶稣被升天的时候， Tetapi Alkitab berkata, 但是圣经记载说， dan itu yang kita percayai, 那一些也是我们所相信着。 bahwa Yesus naik ke surga, 当耶稣升天了， tetapi Yesus sediakan tempat bagi setiap 但 kita. 是主耶稣是去预备了地方给我们。 Katakan amin. 我们一起说阿面。 Yesus naik ke surga dan sediakan tempat bagi saudara 耶 dan 稣 saya. 升天了，他预备了地方给你还有我。 Tapi lebih daripada itu, 但是超乎那一些事情， dalam Alkitab Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7, 在约翰福音16章第7节里面记载说， saya coba bacakan dalam bahasa Indonesia. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. 然而我将真情告诉你们，我去是与你们有益的。我若不去，保护师就不到你们这里来；我若去了，就差他来。 Ternyata Bapak Ibu Saudara, 其实上呢， Yesus harus naik ke surga 耶稣必须升天， supaya Roh Kudus, Roh Penghibur itu turun kepada setiap kita. 使得他的保护师会降临在我们的身上， Dan tentunya kerinduan kita semua di tempat ini. 也是我们所盼望着的。 Kita rindu dipenuhi oleh Roh Kudus. 我们很渴望被圣灵浇灌， Dan pada kesempatan hari ini, 也就是现在趁这个机会， kita akan sama-sama belajar 我们要一同来学习 apa yang murid-murid Yesus lakukan 门徒们做些什么呢？ ketika mereka menanti Roh Kudus tiba dalam hidup mereka. 当他们在等待这个圣灵降临在他们的身上， Ada 3 hal yang akan kita 这 pelajari 里有3种我们可以学习到的。 melalui murid-murid Tuhan Yesus. 透过这些门徒们， Sehingga doa saya bagi setiap semua, 使得我所祈祷对大家的话， selesai dari ibadah ini, 这个机会结束之后呢， kita tahu apa yang harus kita 我 lakukan. 们知道清楚我们必须做些什么。 Sehingga kita nanti tepat pada waktunya, pada Sudah. masa pencurahan Roh Kudus ini. 当这个圣灵浇灌的时候，我们就在那里。 Doa saya, 我的祷告呢， kita semua akan dipenuhi oleh Roh 我 Kudus. 们被圣灵充满着。
Dan hari ini kita akan belajar dari sebuah kisah 今天我们要透过一个故事来学习， yang diambil dalam Kisah Para Rasul pasal pertama. 我们是从使徒行传第1章。 Tentunya sebelum kita melakukan pembacaan Alkitab, 当然我们在读经之前呢， kita tahu bahwa dalam setiap perikop pembacaan Alkitab biasanya ada judul perikopnya. 我们清楚的知道，当我们在读经的时候，它上面一定会有标志、标题。 Dan umumnya dengan membaca judulnya, kita secara gambaran besar mengerti apa kisah Alkitab itu secara keseluruhan. 一般来说呢，当你在看它的大标题的时候，其实你已经清楚的知道里面到底想要讲什么。 Dan pada pembacaan Alkitab saat ini, kita akan ambil dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai dengan 5. 所以今天我们今天想要看经文的是在《使徒行传》第1章第1节到第5节。 Judul perikop ini adalah Roh Kudus dijanjikan. 这里面它的标题是说圣灵保护师被承诺了。 Tentunya dengan membaca judulnya, 当然，当我们在看它的标题的时候， kita dapat mengerti bahwa isi perikop ini berbicara mengenai janji Roh Kudus bagi setiap kita. 我们清楚的知道里面所记载的、里面所讲的故事，就是说圣灵所教导我们的承诺。 Hari ini saya coba bacakan Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai dengan 5. 今天我要试着跟大家读看看《使徒行传》第1章第1节到第5节。 Alkitab berkata demikian, Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. 今天大标题是说应许的圣灵的能力。第1节说，提亚非洛说，我已经做了前书，论到耶稣开头一切所行的教训的，直到他借着圣灵吩咐所拣选的使徒，以后被接上升的日子为止。他受害之后，用许多的凭据将自己活的献给使徒看，40天之久，向他显现，讲说神国的事。耶稣和他们聚集的时候，吩咐他们说：不要离开耶路撒冷，要等候父所应许的，就是你们听见我所说过的。第5，约翰是用水施洗，但不多几日，你们要受圣灵的洗。 Dalam kisah ini kita mengerti bahwa Roh Kudus dijanjikan oleh Tuhan bagi setiap kita. 在这里的故事清楚的记载，就是说圣灵是被应许在我们的生命中的。 Secara khusus dalam ayat 4, 很特别的，在第4节里面写着， Yesus berkata melalui firman-Nya bahwa Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ untuk menantikan janji Bapa. 在里面记载的很清楚，耶稣对门徒们说：“不要离开耶路撒冷，你们应当在那里等着你的父。” Tentunya kita percaya bahwa janji Bapa itu adalah pencurahan Roh Kudus. 当然，我们清楚的知道，神所应许的就是说，圣灵在我们的当中。 Dalam ayat 5 dijelaskan bahwa Alkitab berkata demikian, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dan 第5节 itulah janji Bapa yang kita 记 percayai. 载的是说，约翰是用水施洗，但不多几日，你们要受圣灵的洗，那就是神所应许我们的。 Hal pertama yang bisa kita pelajari lewat murid-murid Yesus, 透过这个门徒们，第一点我们可以学习到， bahwa murid-murid Yesus mendengar dan percaya akan firman Tuhan. 神的门徒们听从了，也相信了。 Mereka percaya akan firman Tuhan atas janji pencurahan Roh Kudus itu. 他们清楚也相信着这一个应许必定降临在他的身上。 Murid-murid Yesus mendengar dan percaya sekalipun mereka belum mengerti. 门徒们选择相信，其实未看见。
Tetapi yang hari ini kita harus belajar, 但是今天我们必定要学习的， mari kita mendengar dan percaya akan firman Tuhan. 来让我们听从，也能够遵行神的话语。 Dan hari ini firman Tuhan berkata, 今天神的话语说， setiap kita akan dipenuhi oleh Roh Kudus. 每 Katakan 一 amin. 个人必定被圣灵灌浇。我们一起说阿门。 Dan kisah ini berlanjut. 那这个故事还有继续哦。 Dan kita lanjut dalam kisah para rasul pasal yang pertama, ayat ke-6 sampai dengan 9. 那我们继续再看，就是说《使徒行传》第1章第6节到第9节， Nah, perikop ini berbicara tentang Yesus terangkat ke surga. 这边的大标题就是讲到主被接上升。 Tadi di awal sudah kita bahas 我们在前面已经提到了， bahwa Yesus naik ke surga, 当耶稣升天的时候， tapi dia janji akan berikan Roh Kudus bagi setiap kita. 但是他承诺了必定给我们保护师。 Dan kita akan mengerti pentingnya Roh Kudus itu seperti apa yang Tuhan janjikan. 那我们也一定要知道清楚，说到底这个重要性在哪里呢？ Nah, saya bacakan dalam kisah para rasul 1 ayat 6 sampai 9. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. 所以他们聚集的时候，问耶稣说：“主呀，你复兴以色列国就在这时候吗？”耶稣对他们说：“父凭着自己的权柄所定的时候，日期不是你们可以知道的。但圣灵降临在你们身上，你们就必得找能力，并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚，直到地极，做我的见证。”说了这些话，他们正看的时候，他就被取上升，有一朵云彩把他接去，便看不见他了。 Alkitab berkata sebelum Yesus naik ke surga, 圣经里面记载说，耶稣升天之前， Yesus sampaikan dalam kisah para rasul 1 ayat 8 mengenai pentingnya Roh Kudus. 耶稣透过《使徒行传》第1章第8节有讲到说，保护师的重要性。 Bahwa Roh Kudus akan memberikan kita kuasa. 所以这个圣灵呢，必定给我们能力。 Dan kuasa itu tujuannya untuk kemuliaan nama Tuhan 它的 tentunya. 目的到底是什么呢？也是要荣耀我们的神， Bahwa dengan kuasa Roh Kudus itu, 用他圣灵的权柄， kita dimampukan menjadi saksi-saksi Kristus. 我们会变成耶稣的见证人。 Bukankah itu kerinduan setiap kita? 这些不是我们所期望的吗？ Untuk menyaksikan kebaikan Tuhan bagi keluarga kita, 我们可以见证神的爱，透过我们的家人， bagi teman-teman kita, 透过我们的朋友们， bagi tetangga kita. 透过我们的邻居们。 Tentunya kita rindu menyaksikan kebaikan Tuhan. 当然，我们很期望可以看到这样子的事情发生。 Dan hari ini Tuhan ingatkan, 今天神在提醒着我们， kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita, 当圣灵在你的生命中， kita akan mendapatkan kuasa untuk menjadi saksi Kristus. 我们必定得到权柄，成为他的见证人。 Dan sekarang kita mengerti 现在我们明白了， pentingnya Roh Kudus bagi setiap orang percaya. 所以对信者来说，圣灵是多么的重要。 Mari kita lanjutkan pembacaan Alkitab. 来，我们继续看我们的圣经， Dalam kisah para rasul 1 ayat ke-12 sampai dengan 14. 在《使徒行传》第1章第12节到第14节。 Tadi kita sudah baca yang pertama di mana Roh Kudus dijanjikan bagi setiap kita. 第一个重点已经念到了，圣灵到底是多么重要在我们的人生。 Dan kita belajar untuk mendengar dan percaya akan firman Tuhan. 我们来学习、听从，还有进行他所要的。 Dan sebelumnya kita sudah belajar mengenai pentingnya Roh Kudus. 也之前呢，我们也学过这个保护师的重要性在哪里。 Sebelum Yesus naik ke surga, 耶稣升天之前， Yesus kasih tahu bahwa kalau ada Roh Kudus, kita akan menerima kuasa untuk menjadi saksinya. 耶稣说，当圣灵保护师降临在你的身上的时候，你必定得到权柄，成为他的见证人。 Dan saat ini kita akan melihat 现在我们要看了。 apa yang rasul-rasul atau murid Yesus lakukan ketika menanti Roh Kudus itu. 这个就是说，使徒们到底做了什么，在等待这个圣灵降临呢？ Saya bacakan dalam kisah para rasul 1 ayat 12 sampai 14. 在《使徒行传》第1章第12节到第14节，经文是这么说的：
Alkitab berkata demikian, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. 有一座山名叫橄榄山，离耶路撒冷不远，约有西安日可走的路程。当下门徒从那里回耶路撒冷去，进了城，就上了所住的一间楼房，在那里有彼得、约翰、雅各、安德烈、腓利、多马、巴多罗麦、马太、亚勒菲的儿子雅各、多代的西门和雅各的儿子犹大，这些人同着几位夫人和耶稣的母亲玛利亚，并且耶稣的兄弟都同心合一的横切祷告。 Nah, tadi kita sudah baca dalam ayat keempat 我们刚才念过了，就在第4节的时候， bahwa Yesus berkata agar mereka jangan meninggalkan Yerusalem dan tinggal di sana menantikan janji Bapa Roh Kudus. 耶稣清楚的说过，不要离开耶路撒冷，你必须要在那个地方等着我们的父。 Tadi kita baca di ayat ke-12, 我们在12节也读过了， Alkitab berkata, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem. 他们门徒们从那里回到耶路撒冷。 Apa yang bisa kita pelajari dari rasul-rasul atau murid-murid Yesus? 在这里我们可以学到什么呢？ Murid-murid Yesus tidak hanya mendengar, 他们不 Firman 单 Tuhan 单只是听神的话语而已， tetapi murid-murid Yesus taat melakukannya. 但是他们也遵行了神所要他们做的。 Murid-murid Yesus taat dan sabar menanti Roh Kudus. 门徒们很确心的等着这个保护师。 Itu terbukti ketika mereka mendengar firman Tuhan 这个可以证明出，当他们听到了这个神的话语， dan meresponinya. 然后他做出了反应。 Hari ini apa yang bisa kita pelajari? 今天我们可以学习到什么呢？ Saat kita menantikan Roh Kudus, 当我们等待圣灵的降临时， mari kita belajar untuk taat akan firman-Nya 来我们学习诚恳 dan sabar menanti Roh Kudus. 以及耐心的等着这个保护师。 Tentunya saat-saat itu murid-muridnya menantikan Roh Kudus. 当然呢，当时呢，这个门徒们一定是在等着这个保护师， Tapi murid Yesus belajar untuk sabar menanti Roh Kudus. 但是他们学习耐心的等候。 Karena tanpa kita sadari, 但是当我们不知不觉的时候， ketika kita sedang dalam masa penantian, 当我们在等候的那个期段， Tuhan sering menguji kesetiaan kita. 神似乎几乎在试探着我们。 Mari kita sama-sama belajar, 来吧，我们一起学习， bukan hanya mendengar dan percayakan firman Tuhan, 不只单单听了，也而相信了， tapi seperti murid-muridnya, 但是要像门徒们一样， kita belajar untuk taat dan sabar menanti Roh Kudus. 我们学习能够遵行神，还有忍耐的等待神。 Bukan hanya itu saja. 不单单只是那样子。 Dalam ayat 14, Alkitab berkata demikian. 在第14节里面记载说， Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. 这些人同着几个妇人和耶稣的母亲玛利亚，并且耶稣的门徒们都同心合一的横切祷告。 Bukan hanya murid-murid Yesus taat, 其实不只是门徒们在遵行 sabar menanti Roh Kudus, 耐心的等待， tetapi murid-murid Yesus bersatu hati dan tekun berdoa. 当他们做了同心合一的横切祷告。 Pada saat mereka menantikan Roh Kudus, 当他们在等待这个保护师的 mereka 降临， bersatu hati berdoa 他们一同心的祷告， dan mereka tekun
berdoa. 而且他们恒切的祷告， Karena murid Yesus percaya 因为门徒们相信， ketika ada kesatuan hati, 当这个同心合一的时候， di sana Tuhan sanggup lakukan perkara besar. 神能够做极大的事情。 Katakan amin. 一起说阿面。 Dan bukan hanya itu saja. 不单单只是那样啊， Ketika kita tekun berdoa, 当我们恒切的祷告的时候， Alkitab berkata doa orang benar besar kuasanya. 圣经里面记载说，只要一人所祷告的，必定得权柄。 Dan ketika kita tekun berdoa, 当我们恒切的祷告， Tuhan pada waktunya akan menjawab doa kita. 到神的时候，他一定会回应我们的祷告。 Hari ini, 今天 apa yang bisa kita pelajari 我们可以学到什么呢？ dalam kita menantikan Roh Kudus? 当我们在等待这个保护师的时候， Yang pertama, 第一个， mari kita mendengar dan percayakan firman Tuhan. 来吧，我们听从神的话语，以及相信神的话语。 Hari ini firman Tuhan disampaikan. 今天神的话语已经传出去了， Mari kita percaya 来，我们相信吧。 atas janji Bapa Roh Kudus bagi setiap kita. 神的应许在我们当中一定是给我们的。 Yang kedua, 第二点， bukan hanya kita mendengar, 不单单只是听从而已， tapi kita harus taat dan sabar menantikan Roh Kudus. 我们必须要诚恳，还有耐心的等候这个保护师。 Dan yang ketiga, 第三点， bukti dari ketaatan kita. 切记我们可以诚恳在等候他的时候， Mari kita bersatu hati 来我们同心合一， dan tekun berdoa untuk menantikan Roh Kudus. 以及恒切的祷告，等着这个保护师的降临。 Katakan amin. 大家一起说阿面。 Ketika murid-murid Yesus melakukan ini, 当这些门徒们做了这些事情之后， kita lihat apa yang terjadi. 我们看出什么事发生了呢？ Dalam Kisah Para Rasul kedua ayat ke-1 sampai dengan 4, 在《使徒行传》第2章第1节到第4节里面， Alkitab berkata demikian. 圣经记载说， Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit seperti suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. 五旬节到了，门徒都聚集在一处，突然从天上的响声下来，好像一阵大风吹过，充满了他们所坐的屋子，又有石头如火焰现出来，分开落在他们个人的头上，他们就都被圣灵充满，按着圣灵所测的口才说起别国的话来。 Bapak Ibu Saudara, 弟兄姐妹们， lihat, dengar baik. 看好，听清楚了。 Ketika murid-murid Yesus mendengar, taat, dan bersatu hati berdoa, 当门徒们听了，然后遵行了，然后来同一合一来祷告的时候， Alkitab pada ayat keempat berkata demikian. 第4节里面有说过， Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. 他们被圣灵充满着， Dan mereka mulai berkata berbahasa-bahasa roh. 他们开始讲方言。 Tentunya kita percaya 当然，我们相信， kalau kita setia melakukan 3 hal yang tadi sudah kita pelajari bersama, 当我们诚心的学习3个重点的时候， tentunya dengan iman kepercayaan kita, 用我们的信心， maka kita akan dipenuhi oleh Roh Kudus 我们必定被圣灵充满着。 dengan tanda awal berbahasa roh. 那就是说，你开始讲方言。 Katakan amin. 大家一起说阿面。 Siapa yang rindu dipenuhi oleh Roh Kudus? 谁渴望的被圣灵充满呢？ Mari kita mempraktekkan apa yang murid-murid Yesus lakukan. 来吧，我们学习门徒们如何进行神所要的， Sehingga kita dapat dipenuhi oleh Roh Kudus. 使得这个圣灵必定充满着我们。 Nah, tadi kita sudah belajar mengenai bagaimana agar kita dapat dipenuhi oleh Roh Kudus seperti murid-murid Yesus. 刚才我们已经学习了，怎么样像门徒们可以能够学习被圣灵充满着。 Kita juga sudah mengerti pentingnya Roh Kudus, 我们也明白知道说这个保护师的重要性， bahwa Roh Kudus akan memberikan kita kuasa untuk menjadi saksinya. 所以这个圣灵能够赐给我们权柄。 Dalam Alkitab, 在圣经里面， banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang Roh Kudus. 许多经文在里面解释了这个保护师。 Hari ini 今天 kita coba melihat beberapa ayat untuk menjelaskan
apa itu Roh Kudus. 我们来试着学习几段这圣经里面记载的，到底圣灵或者保护师是什么呢？ Supaya kita mengerti 使得让我们明白， bahwa Roh Kudus sangat penting bagi setiap orang percaya. 对我们每一个相信者，这个圣灵是非常非常重要的。 Yang pertama dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. 第一个，在约翰福音第14章第16节到第17节。 Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. 在里面说，我要求父，父就另外赐给你们一位保护师，叫他永远与你们同在，就是真理的圣灵，乃世人不能接受的，因为不见他，也不认识他，你们却认识他，因他常与你们同在，也要在你们里面。 Wow, 哇哦， ternyata Roh Kudus adalah roh penolong yang Tuhan berikan 所以 kepada setiap 这 kita. 个圣灵呢，是神所赐下给我们的一个保护师， Dan bukan hanya itu saja. 不单单这样而已哦。 Roh penolong itu menyertai kita selama-lamanya. 这个保护师永远的随着我们， Dan Roh Kudus akan tinggal bagi setiap kita. 而且他会住在我们里面。 Katakan amin. 大家说阿门。 Saya berharap 我希望 setiap kita 每个人 dipenuhi oleh Roh Kudus, yaitu Piting. penolong yang Tuhan berikan. 被圣灵充满，也就是说，神所赐下给我们的保护师， Dan bukan hanya penolong saja. 也不单单到那里而已哦。 Dalam Yohanes 14 ayat 26, 在约翰福音第14章第26节， Alkitab berkata demikian. 圣经里面记载说。 Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. 但是保护师就是父因我的名所要差来的圣灵，他要将一切的事指导你们，并且要叫你们想起我对你们所说的一切话。 Ternyata bukan hanya penolong saja. 原来不只是一个保护师而已呢， Ternyata Roh Kudus adalah penghiburan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. 他也是能够成为我们的安慰者， Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkan kita 而且他可以教导我们、提醒我们。 bahwa Roh Kudus yang adalah penghibur itu 也就是这个圣灵成为保护师的时候， akan memberikan penghiburan dan kekuatan bagi setiap kita. 必定给我们安慰，而且必定给我们智慧。 Dan bukan hanya itu saja, 不单到那里而已哦。 bahwa Alkitab dalam Roma 15 ayat ke-13, 而且在罗马书第15章第13节里面又记载了， Alkitab berkata demikian. 圣经说 Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. 但愿使人有盼望的神，因信将诸般的喜乐、平安充满你们的心，使你们借着圣灵的能力大有盼望。 Bahwa melalui Roh Kudus 透过这个圣灵， kita selalu ada pengharapan bersama dengan Tuhan. 在神里面，我们必定有盼望。 Katakan amin. 一起说阿门。 Tentunya dalam masa-masa sekarang ini 当然，在这个阶段里面， banyak kita takut akan COVID. 我们很多人都是很怕这个 Tentang 新 pekerjaan 型 kita 冠冕，我们的工作， Tentang keluarga 我 kita. 们的家庭。 Tapi Tuhan hari ini ingatkan 但 kita, 是神今天提醒着我们， kalau kita dipenuhi oleh Roh 如 Kudus, 果我们被圣灵充满， akan ada penolong dalam hidup kita. 必定有保护师在我们的生命中， Dia akan menyertai kita. 他会保护着我们，随着我们。 Bukan hanya itu saja, 不单单那样哦， Roh Kudus akan memberikan penghiburan kepada setiap kita, 圣灵也有办法来安慰着我们， sehingga kita selalu mendapatkan kekuatan lewat penghiburan itu. 使得透过那个保护，我们得到新的力量。 Dan yang terakhir, 最后的一点， melalui kekuatan Roh Kudus 透过圣灵的权柄， dalam masa-masa sulit ini, 透过这样子很艰难的事情， selalu ada pengharapan bersama dengan Tuhan. 在主里面必定有盼望。 Mari kita percaya akan kekuatan Roh Kudus. 来吧，我们相信圣灵的权柄， Dan kita rindu mendapat
Roh Kudus dalam hidup 而 kita. 且我们渴望也得到这样子的保护师在我们的生命中。 Saya tutup firman Tuhan hari ini 今天的经文我就到此为止。 dengan satu ayat terakhir. 最后的一段经文， Lukas 11 ayat 13. 路加福音第11章第13节。 Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. 你们虽然不好，尚且知道拿好东西给儿女，何况天父岂不是更将圣灵给求他的人吗？ Tuhan ingatkan janji ini kepada setiap kita. 主耶稣再次提醒着我们： Kalau Bapa di dunia ini mampu memberikan kita yang baik, 如果世上的父可以给我们好的， apalagi Bapa di surga. 岂不是我们天上的父呢？ Alkitab berkata, kalau kita minta Roh Kudus, 圣经里面记载，当我们求这个圣灵的时候， Tuhan sanggup berikan Roh Kudus bagi setiap kita. 神有办法赐这个圣灵给我们。 Hari ini, 今天， mari kita belajar 来我们一起学习， mendengar suara Tuhan 听从神的话语， dan percayakan firman-Nya, 以及相信他的话语， taat melakukan firman Tuhan, 来遵行他的话语， tekun dengan bersatu hati berdoa. 和同心合一、恒切的祷告。 Dan seperti yang Alkitab katakan, 也就像圣经所记载的， ketika kita lakukan itu, 当我们进行所有圣经 Tuhan 要的， akan berikan Roh Kudus, 神必定赐圣灵给我们， yaitu Roh Penolong, 也就是保护师， Roh Penghibur, 帮助我们的， dan pengharapan bagi kita 也就 semua. 是新的盼望给予我们。 Sesuai dengan pesan Gembala Sidang, 就像我们的主任牧师所讲到的， memasuki Pentakosta ketiga, 当我们进入第3次的五旬节， mari kita berlomba-lomba 来吧，我们一同追求 menjadi saksi Kristus 成为神的见证人， dan melakukan amanat agung. 也就是可以做他的绝命。 Dan kita percaya, 我们相信， kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita, 当圣灵充满在我们里面， maka akan ada kuasa 必定有权柄， untuk menjadi saksi Kristus 能够使得我们成为见证， dan melakukan amanat agung. 以及能够进行神的绝命。 Tuhan Yesus memberkati. 上帝祝福你， Selamat hari Minggu. 礼拜天快乐！ Mari kita bersatu dalam doa. 来，我们一起低头祷告。 Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. 主耶稣，谢谢你今天的话语。 Hari ini kami percaya Tuhan, 今天我们相信， dengan iman kami Tuhan, 用我们的坚固的信心， kami bersatu hati, 我们同心合一， kami tekun 我 berdoa, 们恒切的祷告， kami rindu agar Roh Kudus dicurahkan 我们 kepada setiap kami. 渴望这些圣灵能够关照我们的生命中。 Kami berdoa Tuhan, 我们将祈求， biar kami semua mendapatkan kepenuhan Roh Kudus. 让我们每一个人都被你的圣灵充满着， Biar kami menikmati Roh Penolong, 使得我们能够享受这个保护师、 Roh Penghibur, 这个安慰师， dan pengharapan Itu- melalui kuasa Roh 也 Kudus. 透过这个圣灵的新盼望在我们 Terima 当 kasih 中。 Tuhan Yesus. 感谢您，主耶稣。 Kami terima firman Tuhan dengan ucapan 我 syukur 们用感恩的心来接受你的话语 dan，kami siap menjadi pelaku firman Tuhan. 我们准备好了成为你的见证人。 Dalam nama Tuhan Yesus, 奉主耶稣基督的圣名求， kami berdoa. 我们一起祷告， Amin. 阿门。 Shalom. Atas nama Gembala, Pengerja serta Jemaat Mandarin Service CK7, kami mengucapkan terima kasih kepada hambanya Pastor Juan Lesmana atas pelayanan dalam menyampaikan pesan firman Tuhan pada hari ini yang telah menjadi berkat serta menguatkan bagi kita semua yang beribadah bersama melalui online service. Tuhan Yesus memberkati. Berikut kami sampaikan beberapa info untuk sepekan ke depan. Ibadah minggu depan tanggal 7 Juni 2020 tetap dilakukan melalui online service yang akan dilayani oleh Pendeta Alan Low dan disertai dengan perjamuan kudus. Ibadah tersebut akan disertai dengan ibadah raya bahasa Indonesia secara live streaming dan online service untuk youth dan junior service, ibadah anak bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, serta ibadah untuk anak berkebutuhan khusus di channel YouTube yang sama, yaitu GBIPRJ CK7. Untuk doa fajar, rumah doa, kul, serta kom tetap diadakan secara online via Zoom yang dapat dilihat melalui medsos masing-masing cabang. Atas nama Gembala dan seluruh pengerja CK7, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang ikut ambil bagian menabur di CK7 Peduli COVID-19, baik berupa dana tunai maupun berupa barang, serta doa-doa dari Bapak Ibu yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tuhan Yesus yang membalas setiap kebaikan dari Bapak Ibu sekalian.
Semua donasi yang kami terima, kami salurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, baik untuk jemaat CK7, penduduk sekitar, aparat keamanan, puskesmas-puskesmas, maupun klinik dan rumah sakit. Kami juga membagikan sembako kepada anggota KUL yang membutuhkan. Shalom para jemaat GBI PRJ, saya Dr. Samdana Sutanto, salah satu dari anggota tim Baksos GBI PRJ. Saya mengucapkan terima kasih pada GBI PRJ CK7 atas bantuan APD berupa hazmat suit dan hand sanitizer. Kami dari RSUD Dr. Emma Syarifah Malang mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan kami akan menggunakan bantuan APD ini dengan sebaik-baiknya. GBI PRJ, the best! Kami terus mengajak Bapak Ibu sekalian yang terbeban untuk ambil bagian dalam menabur kasih dengan memberikan bantuan yang pasti akan kami salurkan kepada mereka yang membutuhkan. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Kami telah membuka CK7 Peduli COVID-19 Support Line dan Hotline Service 24 jam bagi Bapak Ibu yang membutuhkan informasi mengenai COVID-19, dukungan doa serta konseling. Dapat WhatsApp ke nomor tersebut. Untuk persembahan umum, kolekte perpuluhan, ucapan syukur dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM maupun online di website ke rekening persembahan CK7 BCA Cabang Tamrin dengan akun 20633382222 atas nama GBI PRJ. Sekian pengumuman untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. CK7华语堂的同工和今天参加网上敬拜的会友们，当我们还没进入祷告的事项前，让我们一起先讲第三个无形界的意义。因为我们相信，我们说出来后，那么事情就会成就在我们的生命里。圣经怎么说？林后4蛇3，但我们是有信心，正如经上记载说：“我因信，所以如此说话。”我们也信，所以也说话。第三个无形界的意义，第三个无形界是现代圣灵大大浇灌的时期，远超过当时在阿萨苏界所发生的。第三个无形界将会是主耶稣再来前最大和最后的灵魂收割。第三个无形界将兴起耶利米的一代，既被圣灵充满，对主耶稣死心塌地，对罪绝不妥协，并采取行动창조灵魂的年轻人。第三个无形界是在印度尼西亚诞生，并被推到列国。这个运动从东方到西方，最后回到耶路撒冷。第三个无形界将施下能力来完成主的大使命，之后主耶稣就会再来。来吧，CK7华语堂的同工和会友，让我们一起为我们的国家印度尼西亚祷告。圣经怎么说？历代志下714，这称为我名下的子民，若是自卑祷告，寻求我的面，转离他们的恶行，
我必从天上垂听，赦免他们的罪，医治他们的地。天父，求你饶我们，赦免我们的国家主。但愿你一切的瘟疫、新冠病毒的灾害恢复我们的国家，让每个人向上帝呼求的人得着成就。我们祷告，让全球这个都就华裔堂同工和会友都能脱离新冠病毒和全球经济性危机的影响。奉主耶稣的名，我们也要奉耶稣的名，对新冠病毒和全球经济危机说：住了吧，静了吧。我们要为佐戈维总统和马鲁阿敏副总统祷告，求你赐给他们智慧，为了印尼国家所采取的每项决定都是按照上帝旨意。我们也为治疗新冠肺炎的医护团员祷告，愿上帝的羔羊的血保护他们，遮盖他们和他们家人，上帝赐给他们健康。今天我们要感谢你的仆人，蛮有能力来传扬上帝的道，求你大大地祝福你的仆人，阿们。我们也要为我们的总主任杨忠宝牧师祷告，求上帝祝福他的健康，他的家人及他的牧养的事工，使他继续被使用，成为第三无形界的使者，来完成主耶稣基督的大使命。我们也为我们这个督主牧师长许燕子医生牧师祷告，求上帝祝福他的健康并家人，愿他的妻子 Olivia、孩子、媳妇和孩子们都蒙福。上帝成为他仆人和家人的盾牌和帮助。上帝也赐福你仆人在这个督主牧养圣工，使我们所有在这个督主的子民配得在上帝面前。我们也为伯托利教会、神的教会、奥拉罗伯大学和世界福音联盟祷告，愿上帝使用他们，赢得更多的灵魂。也在这个督主星期夜里面一代祷告，求上帝大大使用他们。我们也为每一位同工和在今天这个督主参加网上敬拜的会友们祷告。我们为有病的祷告，上帝已医治他们，但重担的求上帝赐给他们安息，需要答案的上帝已经应允他们。奉主耶稣的名，让每一位上帝的子民能脱离全球性的经济危机和疾病。上帝大大地祝福他们，阿们。全体同工和这个督主华裔堂的会友，请举手领受上帝通过他仆人这个督主牧师的祝福。Shalom, Jemaat CK7 yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini, hamba-Mu melepaskan pengurapan baptisan Roh Kudus dalam rangka api Pentakosta ketiga. Terimalah pencurahan Roh Kudus dalam hidupmu. Engkau akan dibaptis dan dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Engkau akan menjadi saksi Kristus di tengah-tengah keluargamu, di lingkunganmu, tempat bisnismu, dan dimanapun kalian berada. Engkau akan dipakai Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung, menjadikan semua bangsa murid Yesus. Terimalah pengurapan Roh Kudus dalam hidupmu. Terima, 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 terima. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat surgawi. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua jemaat yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. God bless you all. 每当想